Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pesyarah kami iaitu Encik Abdul Salis bin Abdul Halim. Pada hari ini, saya Nurdiana Najwa binti Hanafi bersama ahli kumpulan saya, Sarah Yasmin binti Zamri dan Muhammad Haziq bin Johan akan membentangkan tugasan yang ketiga dalam subjek hubungan etnik yang berkod MPU 3122. Tajuk yang dipilih iaitu cabaran hubungan etnik dalam pemupukan integrasi nasional. Cabaran hubungan etnik dalam pemupukan integrasi nasional. Pertama sekali, apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional merujuk kepada keupayaan untuk memperkukuh perpaduan dan kesatuan suatu negara dengan menggabungkan pelbagai kelompok dan etnik di dalamnya. Secara ringkasnya, satu inisiatif untuk memantapkan perpaduan dalam Malaysia dengan menggabungkan seluruh kaum di Malaysia ni. Apa tujuan integrasi nasional ni? Integrasi nasional ni bertujuan untuk menciptakan identiti nasional yang kuat, mengatasi perbezaan kawasan, etnik, agama dan bahasa serta mempromosikan persamaan hak dan peluang bagi semua warga negara. Sebagai contoh, isu semasa pada masa kini di mana remaja warga negara Malaysia yang berumur 18 hingga 20 tahun ataupun pelajar di bawah KPM iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia boleh menuntut duit belia rahmah dari kerajaan tanpa mengira bangsa, agama asalkan memenuhi syarat penuh belia ni lah. Di sini kita dapat melihat kesamarataan peluang yang diberi oleh kerajaan dalam usaha ke arah integrasi nasional. Tujuan utama dari pemupukan integrasi nasional adalah menciptakan semangat identiti nasional yang kuat dan kesefahaman bersama di antara seluruh warga negara serta mengurangkan potensi konflik antara kelompok. Okey, jika ikatan hubungan rakyat Malaysia dipegang dengan erat, maka tak adalah apa-apa yang berlaku seperti konflik, rusuhan yang berlaku di Malaysia ini. Okey, seterusnya masuk pada cabaran hubungan etnik dalam pemupukan integrasi nasional. Okey. Konflik sejarah, perbezaan budaya, diskriminasi dan ketidakadilan, politik identiti dan akhir sekali adalah komunikasi yang buruk. Empat konflik ini adalah antara konflik yang terbesar yang dihadapi oleh negara kita iaitu Malaysia. Okay, slide yang seterusnya. Okay, dalam aspek perbezaan budaya, setiap kelompok yang terdapat di Malaysia ini mempunyai pelbagai kebiasaan, tradisi dan norma budaya yang tersendiri. Iaitu contohnya kita mempunyai kaum Melayu, India, Cina, Kadazan untuk di Sabah, Dayak ataupun Iban dan banyak lagi. Okey. Kesemua etnik bangsa dan etnik yang terdapat di Malaysia mempunyai pelbagai perbezaan, namun terdapat juga persamaan antara etnik. Namun di sini perbezaan yang terdapat di antara etnik inilah menjadi risiko yang menyebabkan konflik antara kelompok dan kesukaran dan ia menjadi kesukaran dalam mencapai kesefahaman dan kepekatan semua. Okey, oleh kerana itu penting untuk diri kita untuk mempamerkan sikap saling menghormati dan menghargai kepelbagaian budaya yang ada di negara kita sebagai sebahagian daripada integrasi nasional. Okey, slide yang seterusnya. Diskriminasi dan ketidakadilan. Okay, perkara ini bukan perkara yang sangat hangat berlaku di Malaysia kerana ketidakadilan sosial ini, ekonomi dan politik antara kelompok etnik ni menyebabkan rasa tidak puas hati dan konflik di antara etnik. Jadi perkara ini dapat menghalang proses integrasi dan mengancam ketidakstabilan nasional. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia Bilang Kaum ini penting untuk memastikan kesamarataan peluang yang adil dan inklusif bagi semua warga negara, iaitu kalau dalam bidang pekerjaan semua kaum boleh memohon, bukan tertaluk kepada sesuatu ataupun sebilangan kaum sahaja.
agar tidak timbulnya rasa ketidakpuashatian ataupun orang panggil berkelompok, iaitu hanya memilih etnik-etnik tertentu sahaja. Jadi penting sebagai kita rakyat Malaysia untuk menerima semua etnik kalau dalam bidang pekerjaan. Baiklah, kita akan beralih kepada cabaran seterusnya iaitu politik identiti. Penggunaan politik identiti yang merangsang perasaan perkauman etnik atau kelompok tertentu dapat memburukkan lagi ketegangan antara kelompok. Jika politik identiti didorong oleh permusuhan dan kebencian, ia dapat mengancam pemupukan integrasi nasional. Oleh itu, pendekatan politik yang mendorong kesatuan dan perpaduan di antara semua kelompok etnik diperlukan. Politik identiti adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan untuk kita mengikuti pemimpin, dan sekiranya pemimpin tersebut mengamalkan sebuah perkauman atau perasaan benci terhadap sesuatu kaum, maka ia akan mempengaruhi masyarakat lain, dan isu ini akan mengganggu pemupukan integrasi nasional tersebut. Seterusnya ialah konflik sejarah. Konflik sejarah adalah konflik atau perbezaan sejarah yang belum selesai antara kaum yang dapat menyukarkan lagi proses integrasi nasional. Sekiranya berlaku konflik sejarah pada masa sebelum ini, seperti contoh ketika British membawa masuk orang India dan Cina di tanah Melayu, ramai orang Melayu yang tidak berpuas hati dan menganggap mereka sebagai pendatang asing. Dan sekiranya konflik tersebut tidak dapat dibendung sehingga kini, maka ia akan menjadi sebuah konflik sejarah yang menyebabkan masalah perkauman berlaku. Jadi, perlunya kita untuk membentuk pendekatan perdamaian yang jujur dan komprehensif untuk mengatasi konflik sejarah dan membangun hubungan yang lebih harmoni di antara kaum tersebut. Perasaan benci dan masalah yang pernah berlaku perlulah dilepaskan dan dilupakan untuk membuka buku baru dalam kehidupan. Kesimpulannya di sini, untuk menghadapi cabaran ini, kerjasama antara pemimpin, kelompok masyarakat dan individu perlulah dilakukan untuk mewar-warkan kesedaran, toleransi dan kefahaman. Pendidikan yang berfokus kepada nilai-nilai kebangsaan, pendidikan sejarah yang objektif dan mengambil peluang yang setara buat semua warga negara agar dapat membantu mengatasi cabaran ini dan memperkukuh pemupukan integrasi nasional. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.